Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfakar bin Ahmad, pemegang nombor matrik 2020612982 dari kelas TIC 1103 BA. Pada hari ini saya akan membentangkan definisi pengagihan. Definisi pengagihan terbahagi kepada dua, iaitu menurut Islam dan menurut konvensional. Menurut Islam, pengagihan adalah bagaimana pendapatan dan kekayaan diagihkan di antara faktor pengeluaran dan bukan faktor pengeluaran. Menurut konvensional pula, bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Terdapat 3 definisi pengagihan daripada tokoh-tokoh ekonomi. Yang pertama, James Edward Mead. Ia menyatakan definisi tersebut pada 1976. Ia menyatakan bahawa agihan pendapatan secara bayaran langsung daripada individu kepada individu yang lain daripada pendapatan dan harta individu tersebut, seperti pendapatan seseorang individu yang sudah bekerja mempunyai gaji bulanan akan diagihkan sedikit kepada orang yang memerlukan. Daripada Dewey, ia menyatakan definisi ini pada 1978. Ia menyatakan perkongsian terhadap harta yang dikeluarkan oleh masyarakat di kalangan ejen-ejen atau pemilik ejen yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Edward ini menyatakan bahawa perkongsian harta seseorang individu kepada individu yang memerlukan dengan pengantara ejen-ejen yang terlibat, seperti pihak Baitul Mal yang mengagihkan zakat. Definisi yang ketiga daripada tokoh-tokoh ekonomi ialah daripada Afzal Ur-Rahman. Ia menyatakan pada tahun 1974. Ia menyatakan bahawa bagaimana kekayaan negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan dan prinsip-prinsip yang menentukan bahagian yang sewajarnya diperolehi oleh setiap faktor pengeluaran itu. Ia juga menyatakan bahawa pengagihan juga diberi kepada mereka yang tidak terlibat secara langsung dengan faktor pengeluaran yang dikenali sebagai infak. Antara contoh lain yang disamakan seperti infak ialah seperti sedekah, wakaf, wasiat dan zakat dikeluarkan oleh mana-mana pihak yang mempunyai pendapatan bulanan dan pendapatan tersebut diagihkan, sedikit pendapatan tersebut diagihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Sama juga seperti infak, bersedekah, wakaf dan wasiat. Setiap apa yang kita punyai, iaitu harta kita, boleh diinfakkan, boleh disedekahkan, boleh diwakafkan dan boleh diwasiatkan kepada orang yang memerlukan dengan harapan agar mendapat pahala di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Zakwan bin Norzali. Nombor matrik saya 2020896134 daripada kelas TIC 1103 BB. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan dan matlamat pengagihan. Kepentingan pengagihan. Pengagihan adalah suatu yang sangat penting kepada manusia kerana ianya memberi implikasi secara langsung kepada kebajikan manusia. Di dalam Al-Quran juga ada disebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Matlamat aktiviti pengagihan. Terdapat 3 matlamat aktiviti pengagihan. Yang pertama, mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Yang kedua, setiap individu mendapat hak masing-masing. Dan yang ketiga, ianya mampu membasmi penumpuan harta.
Matlamat yang pertama ialah mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal. Jadi matlamat ini menekankan agar setiap individu akan mendapat bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan sumber-sumber yang telah dicurahkan. Matlamat yang kedua pula ialah setiap individu mendapat hak masing-masing. Yang pertama, matlamat ini bertujuan untuk membolehkan setiap individu mendapat hak masing-masing. Selain itu, ekonomi Islam tidak hanya memperuntukkan hak harta kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran sahaja, malah juga mereka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rakan kongsi terhadap harta tersebut. Matlamat yang ketiga ialah untuk membasmi penumpuan harta. Islam amat memberi perhatian agar harta janganlah dibiarkan tertumpu kepada segelintir golongan manusia sahaja, tetapi sebaliknya mestilah dibenarkan berkisar dalam masyarakat seberapa luas yang boleh supaya jurang antara kaya dan miskin boleh dirapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Akmal Syawal bin Salman dari TIC 1103BA dan saya akan menerangkan tentang jenis-jenis pengagihan dalam Islam. Jenis pengagihan yang pertama ialah zakat. Zakat merupakan kadar tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Jenis zakat ada dua, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah seperti yang kita ketahui ialah zakat yang kita keluarkan ketika dalam bulan Ramadan. Dan zakat harta ada banyak jenis seperti zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat emas atau perak dan zakat wang simpanan. Itu adalah contoh-contohnya. Dan golongan yang berhak untuk menerima zakat ini ialah golongan fakir, golongan miskin, amil, mu'allaf, orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, golongan hamba, orang-orang yang berhutang fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan juga orang yang sedang bermusafir. Baik, yang seterusnya ialah peranan zakat. Peranan zakat ialah ia membantu untuk menghapuskan kemiskinan. Yang kedua ialah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam kalangan masyarakat dan menjauhkan jurang antara golongan yang miskin ataupun tidak berkemampuan dan golongan yang kaya. Seterusnya ialah dapat meluaskan pemilikan harta dan pendapatan, dan seterusnya dapat membersihkan jiwa seseorang itu. Yang seterusnya ialah harta pusaka, iaitu faraid. Dari segi istilah ialah bahagian yang ditakdirkan oleh syarak untuk ahli waris. Dari segi bahasa mudahnya ialah pembahagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak untuk menerimanya, iaitu ahli waris. Dia apabila seorang itu meninggal dunia dan ia meninggalkan harta, di proses faraid ini iaitu harta pusaka perlu dibahagikan dengan cara yang betul, iaitu melalui proses faraid ini kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Baik, yang ketiga ialah wasiat. Wasiat dari sudut istilah ialah mengurniakan hak yang disandarkannya selepas mati. Wasiat yang seperti selalu kita dengari ialah orang yang masih hidup menulis wasiat melalui surat lah, yang menulis tentang hartanya. Tapi wasiat ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya dan mestilah mengikuti peraturan yang ditetapkan. Antara peraturan yang boleh kita tahu ialah wasiat ini tidak boleh dibuat untuk memperuntukkan kepada ahli waris yang berhak kepada harta pusaka. Maknanya ahli waris yang menerima harta faraid, iaitu harta pusaka, tidak boleh menerima wasiat. Maknanya dalam wasiat itu tidak boleh ada nama untuk ahli waris. Dan harta wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta orang yang menulis wasiat tersebut. Baik, seterusnya ialah wakaf. Wakaf yang seperti yang kita tahu ialah orang itu mendermakan sebahagian daripada hartanya kepada masyarakat ataupun memberikan hartanya untuk digunakan oleh orang lain. Jadi penyerahan harta untuk kepentingan dan pembangunan umat Islam, itu adalah maksud yang utama dan erti yang besar dalam kehidupan sosioekonomi dan keagamaan. Dari sudut agama Islam, amalan wakaf ini amat digalakkan oleh syarak lah. Ada satu hadis yang terkenal, yang popular, yang selalu kita dengari, iaitu apabila seseorang itu meninggal dunia, semua pahala amalannya akan terhenti kecuali 3 amalan, iaitu sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Dia berdasarkan hadis tersebut disebutkan sedekah jariah. Di ulama bersepakat bahawa sedekah jariah itu dimasukkan dengan amalan berwakaf. Baik, yang seterusnya ialah nafkah. Kedudukan nafkah dengan pengagihan harta menggambarkan pengaliran pendapatan seseorang kepada mereka yang di bawah tanggungannya. Di nafkah ini terbahagi kepada nafkah wajib dan nafkah sunat. Di nafkah wajib kita ada nafkah seorang suami kepada isteri, itu yang selalu kita dengar. Dan yang kedua ialah nafkah bapa kepada anak. Di nafkah bapa kepada anak ini, ibu bapa mestilah berkemampuan dan anak tersebut masih kecil ataupun yang kurang upaya walaupun dewasa. Di anak yang dewasa itu dia merupakan kurang upaya dan ia tidak mampu untuk mencari rezeki dengan yang sama seperti orang normal. Yang ketiga ialah kepada agama. Nafkah kepada agama ini dikhususkan kepada mereka yang berkemampuan ataupun mempunyai harta yang agak banyak untuk meninggikan agama Islam dan menaikkan martabat agama Islam. Di yang keempat ialah zakat. Zakat yang kita tahu untuk nafkah ini mungkin berdasarkan zakat fitrah dan juga zakat harta lah. Di yang kedua ialah nafkah sunat. Nafkah sunat yang mudah ialah sedekah. Di sedekah perkara yang mudah seperti memberi fakir miskin makan ataupun orang ramai makanan, tidak kira dalam apa jua masa sekalipun, ataupun dalam bentuk wang sekalipun, dikira sebagai nafkah sunat kerana ia termasuk dalam sedekah. Dan nafkah sunat ini dilakukan secara sukarela mengikut hati nurani seseorang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Akmal bin Matsagi. Nombor belajar saya 20/4/60/68. Pada giliran saya kali ini saya akan terangkan tentang fungsi pengagihan Islam. Fungsi pengagihan Islam yang pertama adalah mewujudkan keadilan dalam melakukan pengagihan kekayaan dan pendapatan. Pengagihan kekayaan di sebuah negara dilakukan dan diamalkan secara adil hingga mencapai al-adalah ijtimaiyah atau keadilan sosial, iaitu setiap lapisan masyarakat atau golongan masyarakat mendapat hak atau dapat menggunakan manfaat daripada pengagihan secara adil. Dan pada masa yang sama, pihak yang mengurus sesuatu pengagihan pula tidak memihak atau cenderung pada pihak yang tertentu atau golongan yang tertentu. Fungsi pengagihan Islam yang kedua pula adalah mengelakkan kekayaan pendapatan hanya dimonopoli oleh golongan yang kaya sahaja. Dalil daripada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, "Kai la yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum." Maksudnya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Daripada mafhum di atas bahawa di dalam Islam melarang harta kekayaan dikawal dan dimonopoli oleh golongan yang tertentu sahaja, sehingga golongan-golongan yang memerlukan tidak mendapat hak mereka dan mengalami kesusahan daripada perbuatan tersebut. Dan yang terakhir daripada fungsi pengagihan Islam adalah tidak menafikan hak golongan yang tidak bergiat secara langsung dalam aktiviti ekonomi hingga mereka mencapai had al-kifayah. Contoh golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti ekonomi adalah golongan yang tidak melakukan apa pekerjaan atau perbuatan yang menyebabkan dia dibayar dan mendapat hak ganjaran dan keuntungan. Tetapi dalam Islam mengiktiraf golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti ekonomi. Contohnya seperti asnaf zakat, pewaris harta pusaka, faraid, penerima wasiat dan selain daripada golongan yang terlibat secara langsung daripada aktiviti ekonomi. Maksud had al-kifayah adalah suatu tahap yang mencukupi bagi seseorang individu untuk meneruskan kehidupan tanpa berhajat pada bantuan orang lain.
Antara contoh yang dimaksudkan dengan had kifayah adalah merangkumi 6 aspek keperluan asas, iaitu perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan bagi golongan-golongan yang tidak bergiat secara langsung ini, sehingga keperluan ini tertunai ke atas mereka. Akhir sekali, kesimpulan konsep pengagihan dalam Islam ialah konsep pengagihan ini tidak memberi sebarang kerugian di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini demikian kerana pihak yang mengagih, iaitu pemberi, akan mendapat ganjaran pahalanya di akhirat kelak, manakala pihak yang diagih, iaitu pihak yang diagih, dapat dibantu untuk meneruskan kehidupan mereka seperti asnaf-asnaf yang dibantu oleh pihak-pihak berkuasa demi meneruskan kehidupan mereka dengan sumbangan makanan, pakaian dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.